saya buat recording dulu seperti biasa. Oh, Okey, Haji, hari ni, minggu ni Abdul Ghafur. ya, insyaAllah. Okay. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ahrisna min zulumatil wahmi wa akhrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wa sahhal lana abwaba fadlik. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ilm wal amilal malaikatal muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayati kama nawarta arda binuril samsika abada. Wa sallallahu ala khairi halki sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukuran kepada Allah sekali lagi dan kita dapat menyambung perkongsian kita di pagi Isnin minggu baru. Hari ini 21 bermakna minggu depan ada satu lagi lah ya, bulan Oktober. Jadi kita sudah hampir di penghujung bulan Oktober tahun 2024 ya. Yang mengikuti kelas ni jangan lupa ya, target betul untuk kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Template yang kita telah berikan pada tuan-tuan dan puan-puan di awal tahun dulu, kita hendaklah diguna pakaikan ya, supaya kita dapat merekod kalimah-kalimah kita. Target tahun 2024 tahun pertama ialah kepada mereka-mereka yang mengikuti kelas ni tahun ni ialah 50% ya, 50% daripada 77,437 kalimah ya. Di dalam tu semua dah disiapkan helaian-helaian kalimah mengikut huruf akar yang pertama, daripada alif ba ta tu sampailah ke huruf ya yang terakhir tu. Jadi tuan-tuan boleh simpan kalimah-kalimah yang sudah kenal tu di dalam bahagian-bahagian bermula dengan huruf akar yang pertama ya. Sebagai contoh katalah kalimah yaj'aluna. Yaj'aluna tu dia 3 huruf akar dia ialah jim, ain dan lam. Jadi masukkan dalam helaian jim ya. Jim yang pertama huruf akar tu masuk dalam helaian jim. Dan masukkan 3 huruf akarnya di dalam itu, iaitu jim, ain dan lam. Kemudian banner kata dasar daripada jim, ain, lam tu menjadi ja'ala. Lepas tu barulah rekodkan ya ja'aluna tu dalam baris wazan pertama ya. Sebab itu adalah kalimah fi'il mudhari' ma'lum. Wazan pertama marfu' yang fa'ilnya adalah jamak ya. Itu caranya. So bila kita dan tuan-tuan kena tulis dan menggunakan leksi logos ya. Menggunakan leksi logos tu type kalimah tu,
dan tampal dia dalam Excel spreadsheet tu supaya ada rekod ya. Lepas tu nanti di sebelah kanan tu ada masukkan setiap baris tu ada berapa kalimah yang tuan-tuan dah kenal dalam Quran, masukkan dalam tu. Lepas tu masukkan formula dia macam mana nak mengira ya peratusan kalimah yang tuan-tuan telah mungkin bulan 11 kemungkinan saya akan buat satu bengkel lah ya. Untuk bengkel tuan-tuan masuk untuk melihat macam mana nak menggunakan template, macam mana nak memasukkan kalimah-kalimah tu dan macam mana nak mengira dia ya. Mungkin bukan bulan 11 ni kita mungkin ada 2 bengkel lah. Satu bengkel Smart Hafazan 2000 bulan November, itu kepada mereka-mereka yang telah pun mengikuti bengkel Smart Hafazan ya. Kemudian selepas tu kita aturkan mungkin buat 2 bengkel macam mana nak menggunakan template QHS Quranic Vocabulary itu supaya tuan-tuan mahir menggunakannya dan dapat membantu dalam merekodkan jumlah-jumlah kalimah ya. So kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan bukan kita hafal makna saja, tak cukup. Daripada 12 komponen lain. Dia ada ataupun 12 aspek lain. Ya, kena kenal jenis dia, kadang-kadang ta'yin dia, lepas tu fa'il dia macam mana, i'rab dia macam mana, wazan dia macam mana. Ada pula rumah kalimah lagi, huruf akar lagi, kata dasar lagi, kata terbitan, banyak ya untuk mengenal. Macam kita nak mengenal kereta lah ya. Nak mengenal kereta takkan kita tengok nama dia saja. Ya. Sebab katalah kereta Toyota pun banyak jenis ya. Model dia berapa, kapasiti dia berapa kan. Lepas tu ada pula seater dia berapa, ada aircon ke tidak kan. Dan tayar dia pula pakai tayar saiz apa kan. Front wheel drive ke, rear wheel drive ke, ya sebanyak. Itu maknanya kalau kita kata kita nak mengenal tu memang kena bermujahadah lah ya kata ya. Bermujahadah maknanya kita kena kita kena masukkan usaha ya. Kita kena tambahkan usaha untuk mengenal kalimah ya. Dulu-dulu kita sebut saja ya. Kita sebut bunyi saja. Kemudian kita nak faham, kita baca terjemahan. Ya. Tetapi tak cukup ya tuan-tuan ya untuk mengenal kalimah. Memang kena mengikuti kelas-kelas yang kita sediakan ni. Terutamanya kelas asas intensif dia panggil ya. Kelas asas intensif di situ kita akan bimbing tuan-tuan dan puan-puan secara lebih terperinci sehinggalah sendiri dah boleh menerangkan nanti ya. Jadi mereka tahniah mereka Haji Abdul Ghafur, Abdul Qadir sekarang ni pun dah memulakan kelas intensif malam Selasa ya. Dan ramai lagi di antara kita ni Hajah Nur Hayati NSK ni dia memang dah dia kata apa boleh kata senior lah ya. So kalau nak tanya dia pun boleh dapatkan bantuan ya. Dia dah sampai ke tahap sudah boleh berkongsikan ilmu Al-Quran tu. Puan Mariani yang ada dalam Haji Mazlan kita tu pun kira senior dah tu ya. Bolehlah untuk dapatkan bantuan Ukhti Hajah Khalijah tu ya, semua dah senior-senior tu boleh ya membantu ya. Sebab kita belajar Quran memang kena membantu di antara satu dengan lain. Okey. So saya teruskan perkongsian pagi ni ya. Pagi ni kita adakan kelas ni kepada rakan-rakan kita yang baru menyertai kita. Kita mengadakan kelas yang pagi ni untuk orang awam ya, untuk public dipanggil. Untuk siapa saja yang mahu mendekatkan diri dengan
mengenal kalimah dan memahami ataupun menguasai bahasa Al-Quran. Ya. Jadi kita sediakan kelas ni untuk orang awam. Orang awam tu siapa dia? Macam kita semua ni ya, yang dulu tak ada sekolah Arab. Tak ada sekolah Arab, yang tak belajar Arab. Jadi kita gunakan sesi ni untuk berkongsi. Daripada tak tahu bahasa Arab tu, kita belajar pelan-pelan memahami Arab Al-Quran. Ya. Bukan kita nak bercakap bahasa Arab. Ya. Jangan ingat kita belajar ni untuk bercakap bahasa Arab. Tidak. Ya. Itu bukannya objektif. Objektif kita ialah supaya tuan mengenal kalimah dan ayat-ayat Quran tu dan boleh menterjemahnya dan memahami isi kandungannya serta menjadikan dia panduan ya di dalam kehidupan kita seharian. Itulah tujuannya. Kita tak nak bercakap bahasa Arab sebab di Malaysia ni orang kurang bercakap bahasa Arab. Kalau kita pandai bahasa Arab nanti lama-lama lupa juga ya. Orang bercakap bahasa banyak bercakap orang putih ataupun bahasa Melayu orang putih ya. Jadi kita nak menguasai dipanggilkan bahasa Al-Quran ya. Okey, sekarang ni kita tengah mengupaskan ayat 21 surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah bagi mereka yang baru bersama kita, kita kongsikan ayat itu sekarang dengan menggunakan yang dipanggilkan Al-Quran tafsir dan perkata. Ya. Kalau kita tengok belah atas dia, kalau pergi atas ada tak? Okey, tak ada ya. Tapi tuan-tuan boleh cek sendiri lah ya. Yang belah kiri tu ada di ni. Al-Quran tafsir dan by word. Kecil sikit ya. Di belah kiri atas tu ada tulis. Itulah digital Quran yang kita gunakan. Ya, walaupun banyak digital Quran lain, tapi yang ini kita banyak gunakan ya. Jadi kita sekarang ni mengupakan ayat ke-21 yang inilah. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hari itu kita sudah bahaskan binaan ayat ini ya, apakah perenggan-perenggan ayat yang kita boleh lihat daripada ayat ni supaya kita dapat mendapat gambarannya yang lebih luas dan lebih mendalam ya. Dan kita telah pun sekarang ni memulakan perkongsian kepada rangkaian kalimah wallazina min qablikum. Yang sebelum tu kita dah selesai ya, dalam banyak minggu dulu. Kalau saya nak kotakkan dia, yang ini semua dah selesai ya. Mana dia warna merah, lepas tu ambil warna kotak. Ya, yang ini dah selesai dah dulu. Ya, so sekarang ni kita menyambung rangkaian kalimah wallazina min qablikum ya, sambungan kepada rangkaian-rangkaian kalimah sebelum itu. Okey, so kita teruskan dengan apa yang kita telah kongsikan minggu lepas hari Jumaat. Kita cuba tengok bahagian hari Jumaat ya. Kita telah buat apa? Okey, ini kerja kita hari Jumaat dulu ialah pertamanya kita telah membuat imbasan semula keseluruhan ayat 21 surah Al-Baqarah. Kemudian kita buat pecahan rangkaian kalimah wallazina min qablikum ni, mana dia yang ni dalam bentuk kita panggilkan komponen asal ya, komponen asal. Apakah bahagian-bahagian ataupun komponen yang membentuk wallazina min qablikum ni, kita telah buat, kita pecahkan macam inilah. Ya, wallazina sebenarnya ada dua kalimah tu ya. Dua kalimah tu itulah dua komponen, iaitu wa dengan allazina ya. Waw ni dipanggilkan waw atifah. Allazina tu ialah isim mausul, itu bahagian penerangan nombor 3. Sebelum tu kita pecahkan dia ya, pecahkan komponen by komponen dipanggil.
Kemudian bila kita menulis min tu asal dia ialah nun tu adalah bertanda sukun ya. Dia bila menulis komponen kena tulis original dia. Ya, min bertanda sukun. Di sini dia hilangkan tanda dalam ayat tu sebab dia sudah bergabung dengan kalimah qabli. Ya, jadi nun bertemu dengan qaf, dia membabitkan hukum ikhfa. Ya. Ikhfa hakiki, jadi non sukun tu digugurkan dalam tulisan. Sebab itulah kita tengok sini tidak ada sukun ya. Jadi menulis kena juga bersama dengan menyebut kalimah tu ya, ataupun membacanya. Jangan setakat membaca saja, tidak menulis dan mengeja, masih lagi tak cukup pakej dia tu. Kena menulis, sebab bila kita menulis kita akan dapati nun yang sukun ni kita gugurkan. Asalnya memang ada bersukun pun, min dia harfun jar. Kemudian qabli, yang tuan-tuan lihat qabli di sini tu asal dia apa dia? Asalnya ialah qabla, bukannya qabli. Qabli ni apabila dia bergabung dengan min tu, maka dia mengambil i'rab yang majrur, dituliskan dengan lam tu baris bawah. Itulah dalam tulisan ayat dia berbeza sedikit dengan komponen asal dia. Jadi qabli ni asal dia ialah qabla, bukannya qablu ya. Dan bukannya qabli. Itulah asal dia. Jadi maknanya bila kita membaca kalimah-kalimah ayat-ayat tu, kita tahu kalimah tu berasalnya daripada bagaimana ya. Dan akhir sekali kum tu dia punya asal dia pun sama, kum juga. Dia ni kalimah mabni dia panggil. Mabni dan jamid ya, dan jamid. Jadi mabni dan jamid ni biasanya dia dalam kalimah dia tidak berubah tulisan dia. Dia tetap macam tu sajalah. Tidak kira i'rab apa yang dia mengambil, dia tetap tulisan yang sama. Itulah dipanggilkan mabni dan jamid ya. Okey. Dan kita buatkan penerangan. Nombor 3 ialah penerangan pula, iaitu penerangan rangkaian kalimah wallazina min qablikum. Dalam membuat penerangan, kita mulakan dengan kalimah pertama iaitu wallazina. Kita masukkan dalam bracket. Itu cara dia lah, metod dia ya. Jadi kita terangkan wallazina, kalimah yang pertama ni apa dia. Ya, dengan komponen tadi dia akan banyak membantu kita nak menerangkan. Teranglah satu-satu. Jadi wa ni kita kata wallazina adalah gabungan waw atifah. Yang inilah yang pertama tu. Itu dipanggil waw atifah. Kemudian gabungan dengan apa? Dengan allazina ni. Allazina tu adalah isim mausul ma'rifah. Ya, isim dia bila memberi penerangan kepada kalimah tu, pertama sekali masukkan jenis dia ya. Kalau isim apa? Jadi allazina ni ialah isim mausul. Itu yang pertama sekali. Kemudian isim mausul dia ada ta'yin dia. Ta'yin dia sama ada nakirah ataupun ma'rifah. Sebagai peraturan, semua isim mausul adalah ma'rifah. Ya, dia tidak ada nakirah sebab dia sudah dikenal pasti. Ya, apa yang berkaitan dengan isim mausul tu kita sudah kenal dia. Jadi kita dia dalam kategori ma'rifah ya. Ma'rifah. Kemudian kalimah isim bukan saja dia ada ta'yin dia, tapi dia ada juga jantina dia. Dia kena masukkan jantina tu. Ya. So jantina dia adalah muzakkar. So kalau tuan-tuan jumpa kalimah allazina ni, kita tahu dia muzakkar dan bukannya muannas. Ya. Kalau muannas macam mana? Muannas kita tukarkan zal ni kepada ta. Itu saja. Ya. Dia jadi allatina. Itu muannas. Tapi dalam ayat ni dia bukannya allatina, dia adalah allazina. Jadi dia adalah isim mausul. Pertamanya ma'rifah, kemudian jantina dia adalah
muzakkar, ya. Muzakkar ni apa dia? Muzakkar ni ada dua konteks. Satu, kalaulah semua kumpulan tu orang lelaki, dia gunakan jantina muzakkar. Tetapi kalau dalam kumpulan tu bukan lelaki saja, campuran, ya, campuran lelaki dan perempuan, dia pun menggunakan jantina yang muzakkar juga. Jadi dalam ayat ni sebenarnya wallazina min qablikum tu, allazina tu bukannya lelaki saja. Ya, orang-orang yang sebelum kamu, Allah kata. Jadi siapakah orang-orang sebelum kita? Mesti lelaki dan perempuan, ya. Bukannya lelaki saja. So dalam kumpulan lelaki dan perempuan dia gunakan muzakkar. Kemudian ada nun di hujung ni nak membezakan kalau isim mausul yang mufradah dia allazi, dia tidak ada nun fathah di hujung dia. Kalau kalimah tu allazina ada nun fathah, bermakna kepada orang yang ramai, ya, ramai yang kita panggil dia jamak. Dia adalah isim mausul ma'rifah muzakkar jamak. Jamak ialah bilangan dia, ya. Jadi sini bukan seorang dan bukannya dua orang. Dia kalau dua orang lain pula ijaan dia, ya. Kalau dua orang dia allazani pula. Lain pula dia punya ijaan dia dan kalimah dia. Itu kalau dua orang. Yang ni bukannya dua, dia adalah ramai, jamak, ya. So kita masukkan jamak. Kemudian dia ada peranan dia, ya. Dia ada peranannya di dalam ayat tu. So kita masukkan peranan dia sekali. Dia sebenarnya adalah maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih maknanya dalam ayat tu dia berperanan sebagai objek, ya. Kenapa kita masukkan peranan di situ? Sebab peranan tu akan menentukan i'rab dia, ya. Sebagai contoh, i'rab dia bila maksud maf'ul bih, i'rab dia kita panggil yang mansub. Mansub. Jadi sebelum kita akhiri dengan ciri i'rab tu, kita masukkan peranan dia supaya dia kita melihat dia in context, panggil, ya. Kenapa mansub? Sebab dia maf'ulun bih, ya. Kemudian dia bukan saja maf'ulun bih, tapi dia juga ma'tufah. Dia adalah tambahan. Dalam ayat tu dia mana dia ada dua peranan tu. Satu dia maf'ulun bih iaitu objek, dan pada masa sama dia ada juga tambahan kepada kalimah sebelumnya. Ya, dia sebagai komponen subjek matter yang tambahan, ya. Dipanggilkan ma'tufah. So ma'tufah tu, tambahan tu automatically dalam konteks kita menerangkan ni, dia seolah-olah menceritakannya jadi sifatlah ma'tufah tu, ya. Dia kalimah ma'tufah macam tu, dia jadilah bentuk sifat, ya. Dan kemungkinan yang lebih tepat kita tambah lagi maf'ulun bih itu sebenarnya untuk lebih tepat dia adalah maf'ulun bih yang kedua, ya. Sebab yang pertama khalaqakum, kum tu kita dah buat sebelum ni adalah maf'ulun bih yang pertama. Jadi bila ditambahkan kepada ma'tufah, ya, dia menjadi maf'ulun bih yang kedua, ya. Dalam kedua kita panggil as-sani, kita gunakan Arab, ya. Masukkan as-sani di sini. Mula kena hamzah wasal, lepas tu lam syamsiah, ya. Sini lepas hamzah wasal ialah lam syamsiah. Lam syamsiah kita tidak tandakan sukun, ya. Kita tidak tuliskan sukunnya ataupun kita dropkan sukunnya. Lepas tu sa tu bertasydid, ya. Lepas tu letakkan alif,
Ya, tapi sa tu kena bariskan dulu ya. Sa baris atas letak ambil yang ni, baris atas ni. Asa, lepas tu alif mat tidak berbaris, lepas tu letakkan nun baris bawah. Tu namanya as-sani. Maknanya nak lebih tepat dia maf'ulun bih as-sani, iaitu uh, objek yang kedua ya. Yang pertama ialah kum sebelum tu. Bila ditambah dengan tambahan maktufah, dia menjadi maf'ulun bih yang kedua ya. Dan kita masukkan dia juga berperanan sebagai maktuf tu, kita terangkan dalam bentuk sifat dia maktufah yang mansub. Okey. Tapi kita ada dua lagi kalimah, iaitu min dengan qablikum ya. Jadi kita masuklah dalam ayat penerangan ketiga tu ke semua kalimah ya. Kalau kita nak teruskan dalam ayat yang sama pun boleh, ataupun kalau kita nak enter saja ya, macam tu. Jadi lepas tu qablikum ni pun sama. Nanti buat apa ayat yang berbeza ya. Jadi kita buat min dulu. So min apa? Terangkanlah bahagian penerangan sekarang. Min adalah dipanggilkan harfun jar. Ha, ro, fa. Harfun jar. Jar dua R. Jadi tuan-tuan menulis jar tu naklah tulis jim, ro. Tapi bila ro dengan ro tu dalam Arab dia tak payah tulis dua ro. Tasydidkan saja sudah mencukupi, iaitu jarun ya. Kalau kita bunyikan dengan baris harfun jarun. Harfun jarun ni apa dia ya? Harfun jarun kena masukkan bahasa Melayu dia sekali, iaitu kata sendi. Kaf, alif, ta, sendi, sim, non, dal dan ya. Itu dah dimasukkan kata sendi ya. Jadi min adalah kalau nak tulis adalah pun boleh ya, pinjamnya kat sini. Jadi min, kalimah min tu ialah adalah harfun jar, yang itu berarti dalam bahasa Melayu dia kata sendi ya. Okey, selesai min. Okey, min cuma nanti kita akan masukkan dalam kaedah kenapa nun itu tidak ditandakan sukun ya, sedangkan original dia nun bersukun ya. Tapi di dalam menerangkan, kita menerangkan dalam kalimah ni nun itu tidak ada sukun, itu kita masuk dalam kaedah ya. Kaedah mana kita akan buat? Kita akan buat nombor 6. Ini kita frame ni kita boleh 3 saja, 1, 2 dan 3. 4, 5, 6 tu kita akan buat frame leksi logos di tempat lain ya. Iaitu tadi pun saya dah sediakan, kalau ada tengok kat sini, saya dah sediakan 3, 4 pula ya. Tadi 1, 2, 3, jadi 4, 5, 6 kita buat dalam frame lain nanti ya. Okey, kita habiskan. Min sudah selesai. Dia adalah harfun jar ya. Kalau nak tambah fungsi dia pun boleh. Boleh ya. Ini baru penerangan apakah dia. Lepas tu masukkan fungsi dia. Sebab kita nak memahami bila dia ada dalam ayat tu, dia berperanan macam mana harfun jar ni. So kita boleh tambahkan ayat tu, iaitu yang. Mana dia yang? Okey, tak ada. Kita type barulah ya, iaitu ya dengan nga. Nga kita ambil yang ni lah, macam ni. Masukkan fungsi dia. Jadi kata sendi ni apa dia berlaku di dalam ayat tu? Dia akan memajrurkan ya. So masukkan perkataan memajrur tu dalam bahasa Melayu. Majrurkan.
Memajrurkan. Apa maksud memajrurkan? Dia mengikat. Majrur ni bukannya tanda bawah ya, tanda kasrah. Jangan silap. Tanda kasrah tu hanya tanda saja. Tapi fungsi memajrurkan maknanya dia memberi status, satu-satu status kepada kalimah tu. Ya, status kalimah yang dimajrurkan kita panggil mengikat. Majrur ni mana dia dalam keadaan terikat. Jadi dia memajrurkan maksud dia mengikat. Ya, kalau nak bracketkan pun tak apa. Ya, yang baru ni mungkin boleh memahami nanti. Memajrurkan maksud dia apa? Mengikat. Ming, ngah, pinjam tempat yang sama, ngah di sini. Bawa ke sini tadi. Ya, mengikatlah. Ya, kaf dengan ta. Mengikat. Itu dimaksudkan majrur. Ya. Majrur bukannya baris bawah. Baris bawah itu hanya tanda saja. Sebab kadang-kadang kita dapati ada je kalimah yang dia majrurkan tapi tak ada pun tanda bawah, baris bawah. Jadi yang pentingnya bukan tanda itu. Yang pentingnya status dia dalam keadaan terikat. Okey. Yang memajrurkan iaitu mengikat apa? Kalimah isim selepasnya. Itulah fungsi ja, harfun ja ya. Kalimah isim hamzah wasal sim dengan mim. Mana sin? Okey, yang ni selepasnya. Sim, lam, okey, fa yang tiga titik itu ya, tapi di sini tak ada. Kita boleh pergi ke Leksik Logos Melayu, ambil fa yang tiga titik itu. Ya, kopikan dia. Dan pada masa sama dia ada pula sim dengan nya tu kita bawa buat sekali lah. Nya, sebab Arab dia tak ada nya, jadi kita ambil ni. Ya, kita pergi kopikan dia, bawa ke Arabic tadi, tambah selepas sim lengalan, jadilah selepasnya. Itulah fungsi kalimah min yang kedua ni ya. Min adalah harfun jar, iaitu kata sendi yang memajrurkan. Majrurkan maksud dia mengikat kalimah isim selepasnya. So bila dia terikat, dia akan menjadi majrur. Biasanya ditandakan dengan baris kasrah. Dalam konteks ni, maknanya kalimah selepasnya ialah qabli ni. Sebab tu lam tu mengambil baris bawah ya, sebab dia menjadi majrur. Dia adalah kalimah isim selepas min. Min tu mengikat dia ya. Dan kalau kita nak letakkan tanda tu boleh kita tulis biasanya, bukan semua ya. Biasanya maknanya kebanyakannya dia biasanya kita ambil, kita try dulu ya. Ejaan biasanya kita boleh cek nanti sama ada alif sini ke tidak ya. Biasanya ya. Macam mana kita nak cek tu, tuan-tuan boleh gunakan saya bukakan tab baru. Lepas tu tuan pergi dekat dalam internet ada dipanggilkan Ijawi Makmur ya. Yang ni Jabatan Agama Islam Pahang rasanya. Tuan-tuan boleh baca lah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang ya, yang membina aplikasi ini ya. Kalau kita nak cek tulisan Jawi, tulis saja kat sini lah. Tadi apa? Biasanya. Macam mana dalam Jawi, tuan tekan di bawah Rumi ke Jawi, tengok betul ya. Itu yang biasanya dia ada alif, jadi kalau nak copy pun boleh, kalau nak type pun boleh ya. Tadi kita tidak buat copy, kita type saja biasanya. Biasanya apa? Biasanya ditandakan ya, cara nak melihat tanda dia. Dal, ta, nun, dal, alif, dal, ta, nun, dal, mana dal? Yang ni ditandakan. Biasanya ditanda, bukannya semua ya.
Kita penggunaan biasa ni pun kita kena faham juga. Ya, biasa tu maknanya selalunya, kebanyakannya ditandakan dengan dal, nga dengan non. Kita pinjam nga tadi mana di ada nga sini, boleh pinjam. Ya, dengan lepas tu non lah, dengan baris kasrah. Itu hanya tanda saja, ya. So semua ni kena kemas kita punya kefahaman tu supaya bila kita nyampaikannya kepada kawan-kawan kita, ya, kita akan menyampaikannya dengan kemas, ya. Okey, ditandakan dengan apa baris kasrah. Hija kasrah dia kah, kam, kah, sin, ro dengan ta mamutah. Ini dia kasrah baris. Itu untuk penerangan apa min, ya. So kita selesai buat walazina, kita selesai min, lepas tu besok kita sambung kepada qablikum. Nak keseluruhan perangkaian kalimah yang dipanggilkan wallazina min qablikum. Okey, so kita qablikum kita buat besok, dan kita kita buat dot-dot, mana kita nak sambung apa dia itu qablikum tu, ya. Jadi qablikum tu kita kena, nanti kita kena pecahkan dua dulu, ya, sebab dia dua kalimah tu, satu qabli lepas tu kum. Jadi kena terangkan, ya, apa ni, pecahan tu, gabungan tu, lepas tu kenapa dia bergabung dan sebagainya, ya. Jadi masih banyak yang perlu diterangkan supaya kita betul-betul mengenalnya kalimah-kalimah Al-Quran, ya, insya-Allah. Okey, itu saja untuk hari ini, ya. Kita akan sambung besok menerangkan pula kalimah qablikum, ya. Dalam nanti bila kita dah sebut qablikum tu, dah kita akan terang pula min qabli ni apa dia, ya. Tadi kita kata dia memajrurkan, ya, kalimah selepasnya. Kalau kita nak lebih kemas, boleh masukkan, ya, supaya kita jelas apa kalimah yang selepas tu, iaitu kita ambil qabli ni, masuk ke dalam selepas ni, bracket kan, sorry, silakan di sini, ya, selepasnya ialah qabli. Itulah kalimah selepas. Sebab itulah dia mengambil lam baris bawah tu, ya. Asalnya qabla ni, ini asal dia ni. Tapi bila dia bergabung min dengan qabla apa la ni, dia akan jadi min qabli. Tapi dia ada syarat dia. Dan itu kita masuk ke dalam kaedah nanti, ya. Jadi dia mengikat kalimah selepasnya, yang qabla ni menjadi qabli. Itulah yang dimasukkan memajrurkan, ya. Okey, so yang ni kita sudah boleh screenshot lah, ya. Kalau tuan-tuan nak screenshotkan dia, ya, simpan, dah boleh. Saya pun screenshotkan. Bolehkah kita asingkan min qablikum tu min qablikum? Sebab dia Okey, satu kali. bagus Dia juga, kan ya. satu kalimah. Kita jangan asingkan, ya. Elok juga. Dia jangan asingkan sebab dia tu satu kalimah, kan? Ya, Qablikum. betul. Sebab dia idhafah, ya. Idhafah ni sebaik mukanya jangan kita asingkan. Barulah kita nampak kenapa lam tu baris bawah. Jadi kita kata mengikat kalimah isim selepasnya, iaitu qablikum. Kita tak pecahkan, ya. Kita tak, tapi bila kita bahas yang kita maksudkan apa, dia memajrurkan bukannya kum tu lah, ya. Dia memajrurkan qabli sajalah. Dan qabli tu sebab ada kum tu dia menjadi qabli, ya. Kalau tak ada kum tu, tuan-tuan, dia tak jadi qabli, dia jadi qablu pula kalau tak ada kum tu. Jadi betul tu.
Kita letakkan sekali supaya kita nampak berlaku kalimah yang selepas tu yang bentuk yang berperanan sebagai mudhaf. Ya, kalau nak kemaskan nanti, ya, mungkin kita tambah lagi maklumat tu nak bagi lebih tepat. Kalimah isim selepasnya yang mudhaf. Itu lagi tepat cerita dia. Sebab itu menjadi syarat untuk dia mengambil baris bawah tu, dia kena berperanan sebagai mudhaf. Ya, mim, dot, alif, fa. Ya, yang mudhaf. Kalau dia tak mudhaf, tuan-tuan, dia tak mengambil baris bawah. Ya. Dia jadi min qablu pula. Itulah karakteristik qabla ni, isim, dia panggil isim dhoroh, isim dhoroh zaman. Ya. Kalau dia berperanan sebagai mudhaf, ya, barulah dia mengambil baris bawah. Okey, kita buat screenshot barulah. Dan kita simpan yang ni, gunakan save ini, save features ini untuk simpan dalam text document. Supaya besok kita boleh guna pakai dia balik, copy and paste, tekan download. Ya, ini semua kalimah dan download tu, tuan-tuan ambil je satu format file tu, tukar hari ni, iaitu 22. 21 ya. 21 Oktober dan save lah. Bila dah save tu dia dah selamat. Ya, bila-bila saja kita nak guna pakai, kita boleh pergi ke download tu dan kita keluarkan saja ya. Besok kita ulangkan semula min tu sebelum kita memulakan qablikum. Okey, kalau tak ada soalan, kita boleh tutup di sini ya. Ya, Abdul Ghafur ya, boleh tutupkan dengan doa penutup. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika min tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqina ma tahawwina bihi alaina musa'ibal dunya. Allahumma arhana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma zakkirna minhu ma nasitu wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laila wa atrib an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على خيرات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih pada Haji Abdul yang baca doa pembukaan dan juga penutup tadinya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Besok kita akan sambung dengan menerangkan kalimah yang selepasnya, iaitu qablikum pula ya, insyaAllah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi doktor. wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih. Ila liqa. Ila liqa ya. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ada Puan Zakiah, ada Puan Zaliah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Doktor. Doktor. Assalamualaikum doktor. Ya. Nak tanya. Ah, Doktor, aha. ada kawan saya, dia baru nak masuk. Okey. Semalam saya bagi dia link yang ini, suruh dia tengok. Tapi dia nak masuk tahap pengenalan. Oh, tahap kenalan ya. Hmm. Tahap kenalan boleh juga. Nanti beri apa? Hantar ke ni. Apa ya? Beri nama lah, nama dan phone number dia tu, nanti kita boleh masukkan ke dalam kelas pengenalan apa, sama ada dia Ahad pagi ataupun Rabu malam ya, antara dua lah. Ya. Okey. Nanti saya tanya dia. Dia tanya Dia dia nak mana masuk satu bila. ya. Ada orang tak dapat Ahad, masukkan Rabu. Kalau tak dapat Rabu, masukkan Ahad pagilah. Okey doktor. Semalam saya jumpa dia, saya suruh dia masuk. Saya tunjukkan doktor ajar tu. Dia berminat. Ya. Okey. Lah, itu kerja yang baik tu ya. Nanti semua kerja-kerja ni Allah akan catikkan ya dalam surah Yasin ayat 12 tekan ya. Kalau boleh hafal ayat tu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa azarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin ya. Apa saja yang kita buat ni Allah catik. Yang baik Allah catik, yang buruk pun Allah catik. Ya doktor, insya-Allah. Okey doktor, terima kasih. Sama-sama.